Nampak? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah, masih lagi Allah inginkan kebaikan pada kita. Dan Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita dan mengizinkan kita untuk kita berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kondisi keadaan hati-hati kita diterjemahkan dalam keadaan bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizin oleh Allah. Dan masa yang sama memohonlah kita pada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan doa kepada Allah supaya moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa insya-Allah akan saya kongsikan sedikit pembahasan kepada para jemaah hadirin dan juga hadirat mengenai fadilah kelebihan ilmu dan juga adab berkaitan dengan ilmu. Kenapa saya nak kongsikan pembahasan ini kepada para jemaah hadirin hadirat? Kerana Jumaat 2 minggu lepas saya kuliah di masjid, salah satu masjid di Puchong, dan saya ngajar kitab kat situ adalah kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ni telah disyarah oleh beberapa orang ulama, khususnya ulama Jawi kita ataupun ulama Nusantara kita. Di antaranya adalah Al-Allamah Al-Fadilatun Syekh Al-Arif Billah Al-Alimur Rabbani Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama yang telah tinggalkan kita 100 atau 200 tahun yang lepas. Sehingga kan kitab ini adalah kitab yang mustahak kalau seorang asatizah kalangan ustaz Temeluga Tauliah. Ini di antara kitab yang disuruh oleh Jais untuk menelaah terlebih awal sebelum untuk menghadap mereka untuk Temeluga Tauliah. Itu kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kitab ni adalah kitab hasil syarah daripada kitab yang asal, iaitu kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah. Kitab ni saya ngajar kat masjid tu hampir lebih kurang setahun, tapi muqaddimah pembahasannya tak habis-habis. Bukan kenapa tak habis, kerana awal sebelum saya sentuh muqaddimah kitab, saya membicarakan
manaqib, atau kita sebut dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu biodata atau biografi mengenai Imam Al-Ghazali. Tak kenal maka tak cinta. Supaya seseorang itu mempelajari empunya kitab, mesti dia nak kenal siapa empunya kitab tersebut, iaitu Imam Al-Ghazali, supaya ketika dia mempelajari karya Imam Al-Ghazali dengan penuh kenikmatan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya sebenarnya tercari-cari satu kitab yang membicarakan perihal Imam Al-Ghazali. Sebelum ni kita dengar dekat YouTube, dengar dekat TikTok, dengar ustaz cakap, ini nak jumpa satu kitab yang ulama sebutkan sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali punya sanad cerita dan ada dalil hujjah kitab. Akhirnya alhamdulillah Allah rezekikan saya pertemukan kitab yang memiliki 36 jilid, iaitu kitab yang berjudul Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. So kitab ni insya-Allah lah di rumah-rumah orang alim, saya yakin, saya berani sumpah dengan nama Allah, kitab ini wajib ada dalam rumah orang-orang alim, khususnya orang mempelajari ilmu bidang hadis. Maka confirm kitab ni akan ada di rumah-rumah mereka, kerana membicarakan latar belakang perawi-perawi hadis juga di dalam kitab ini. So dalam kitab ini juga disebut tokoh-tokoh ulama lain, seperti ulama ni lah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ketika PKP, saya ada syarah kitab Ayyuhal Walad online. Abang Megat ada hadir juga, ya. Ada juga. Alhamdulillah. So pada awal tu kita bicarakan manaqib, biodata, biografi mengenai Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan makan masa lebih kurang hampir 3 jam macam tu. So kalau nak bawa pembahasan tu dekat Masjid Surau kuliah Maghrib, dia nanti pergi 2-3-4 kali pertemuan lah, atau 2-3-4 kali bulan, 2-3-4 bulan tak akan habis. Tu yang makan take time tu agak panjang pembahasannya. So sampai sekarang muqaddimah tak habis lagi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata tuan-tuan, ada tak ustaz mengajar kat sini kitab ni? Ada? Tak ada. Okay. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah karang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ni antara kitab first time saya belajar, kitab mengenai tazkiyatun nafs, atau kitab mengenai penyucian hati, bab rohani, atau kita kata tasawuf, karya Imam Al-Ghazali. First yang saya belajar kitab ni, Bidayatul Hidayah, penawar bagi hati. Kemudian lepas tu baru belajar karya ni dulu. Ayyuhal Walad pun lepas tu. So first kitab yang Allah rezekikan saya untuk belajar karya Imam Al-Ghazali, kitab ni, kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan yang tak ada kitab ni, beli je dulu pun boleh juga. Baca, nanti ada rezeki guru, talaqilah, ataupun belajarlah dengan guru tersebut. Kerana kitab ni bagi saya kitab yang sangat begitu menarik. So tuan-tuan, seolah-olah macam saya nak yakinkan tuan-tuan kitab ni menarik. Tapi itulah adanya sebenarnya. Kitab yang sangat begitu menarik, pembahasannya begitu sangat indah. Al-Imam Al-Ghazali, words antara yang saya tak boleh lupa, muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, mengakhiri bab muqaddimah, kemudian masuk fasal bab yang pertama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut, sebenarnya orang awam ni, mereka nak memiliki harta yang banyak, sebenarnya mereka takut. Tetapi ketika mereka melihat agamawan, ketika mereka melihat ustaz-ustaz mereka menghimpun kekayaan, menjadikan ketika itu orang awam berlomba-lomba untuk memiliki kekayaan. Sebenarnya orang awam ni dia takut simpan duit banyak, tapi bila dia nampak ustaz ada saham, ada jual emas, itu ini menyebabkan orang awam sudah berlomba-lomba untuk memiliki harta kekayaan.
Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan beli kitab tu, tuan tengok betul tak apa yang disebut, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi ini bukanlah kita nak bicarakan bab mengenai ini. Walaupun bab mengenai ini boleh kita kupas lebih kurang dalam 1 jam atau 40 ke 50 minit. Tapi ada yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sekiranya kamu menuntut ilmu wajhillahi ta'ala, kamu menuntut ilmu ikhlas untuk meraih keridaan Allah, maka beruntunglah kamu, kerana Allah akan anugerahkan fadilah-fadilah, Allah akan anugerahkan kelebihan-kelebihan menuntut ilmu kepada kamu. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa fadilah. Sebenarnya beberapa fadilah tersebut ada di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apakah itu akan saya sebutkan kepada para jemaah insya-Allah. So words ni, perkataan ini, barang siapa yang mempelajari ilmu ikhlas untuk meraih keredaan Allah, Allah berikan fadilah tertentu, maka saya, ini je dia sebut, maka saya punya tulisan tangan saya bukanlah sebanyak, tapi sekecil sajalah, sedikit sahaja 2 helai. Saya ada 2 helai hanya untuk mensyarahkan perkataan Imam Al-Ghazali tu je. Dan saya tulis ni sebenarnya dah lama dah. Ada beberapa orang sahabat saya, lebih kurang 5 orang ada. Ada Abang Zul, termasuk Abang Zul jugalah sahabat saya ni. Walaupun saya bukanlah ustaz terkenal, tak terkenal pun, tapi dia antara orang yang setia dengan saya. Nak lambung lagi? Sudah. Alhamdulillah. Walaupun saya tak bagi duit kat dia. Kalau saya ustaz TV, nak ulur duit dekat dia, bolehlah sekali hantar RM50 ke. Saya pun tak ada duit, tapi alhamdulillah lah, moga Allah Subhanahu wa taala balas kepada dia bukan hanya setimpal, bahkan lebih lagi. Amin. Moga hajat-hajatnya, keinginannya diqabul oleh Allah. Amin. Member nak ngantuk tadi, tak jadi ngantuk. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Diorang ni ada geng lah, lebih kurang dalam 5 orang atau 4, lebih kurang 6 orang macam tu. Mereka akan datang rumah saya pukul 11 sampai pukul 3-4 pagi. Mereka akan belajar dengan saya. So siapa yang tak kuat, memang haram tak sampai lah. Memang tak akan ada di rumah saya. So adalah lebih kurang dalam 5-6 orang. Maka mereka akan duduk lebih kurang pukul 11. Saya balik daripada kuliah maghrib, lebih kurang sampai pukul 10 lebih. Diorang akan sampai lambat nanti, lebih kurang pukul 11 sampailah lebih kurang dalam pukul 3 baru mereka balik nanti. Ni bukan saja buat cerita tau. Tuan-tuan, wallahi saya sumpah dengan nama Allah. Tuan-tuan boleh tanya sahabat saya, rakaman pun insya-Allah dia ada juga. Tapi tak boleh, jangan bagi kalau siapa minta datanglah rumah sendiri. Okey, dan saya ada tulisan tangan saya terhadap syarah Bidayatul Hidayah, tapi bukanlah secara terlampau detail, tapi serba boleh sedikit sajalah daripada awal kitab sampai akhir kitab. So kalau kita lihat di sini, saya tulis pada hari Khamis 3 hari bulan 2 2022 pada jam 1.24 pagi. Ketika ni tuan-tuan tidur kan, saya tak punya masa untuk tidur. So sehelai habis dah. 2 helai yang kedua pula pukul berapa? 3.23 pagi. Kerana saya sayang pada tuan-tuan puan-puan, so saya mengantuk menguasai, tapi redah je lah kerana sayang pada tuan-tuan puan-puan. Dan saya terjemahkan kasih sayang saya dengan bentuk macam ni, walaupun tuan-tuan puan-puan tak beri pun kasih sayang kepada saya. Saya tak adalah, tapi sebenarnya poin ni untuk diorang sebenarnya. Tapi alalang saya lihat pembahasan ni agak menarik menurut pandangan saya. Andai kata saya bahas tak menarik, tak tertarik, ini kerana kelemahan saya di dalam amal, sehingga perkataan saya tak memberi bekas kepada hati tuan-tuan puan-puan yang mendengar. Pembahasan ini saya rujuk kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab. Ini ulama alim dalam mazhab Hanbali. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, seorang ulama yang alim faqih dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali seorang ulama yang ia juga memiliki karya seperti Fathul Bari.
Tuan-tuan, puan-puan, si Yaqini pernah dengar kitab inilah, Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Ibn Rajab pun punya karya, walaupun Ibn Hajar Al-Asqalani karyanya Fathul Bari ini, tapi Ibn Rajab mempunyai karya syarah bagi kitab Sahih Bukhari. Tak kalah hebat juga, tapi segi perkembangan kitab jauh lebih berkembang kitab Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ada beberapa karyanya, dan antara karyanya adalah kitab inilah yang saya raja' ni, iaitu kitab Majma' wa Rasail Al-Hafidh Ibn Rajab. So dalam kitab ni ada beberapa bab tajuk, tak banyak tapi tebal, sebab satu tajuk dibahas begitu indah, dalam dan luas. Antaranya adalah bahayanya minum khamar, minum arak. Di antaranya bab adalah mengenai fadilah, kelebihan seorang itu berada dalam lingkungan ghuraba, seorang yang di akhir zaman dia tak nak terkenal. So apa kelebihan orang yang duduk di akhir zaman? Dia tak nak nama dia harum, dia tak nak diri dia terkenal. Apa fadilah tu pun disebutkan juga. Di antaranya adalah bahaya seorang tu kebulu ataupun berlomba-lomba untuk meraih jawatan ataupun pangkat. Antara babnya adalah mengenai fadilah kelebihan ilmu. So kelebihan-kelebihan ilmu diriwayatkan oleh Ibn Rajab dalam kitab ni. Itu yang saya ambil, yang saya akan kongsikanlah kepada para jemaah juga, hadirin hadirat, insya-Allah. Sebelum kita nak mulakan isi kandungan ataupun nak sebutkan hadis kepada para jemaah, sedikit saya sebutkan kisah mengenai Ibn Rajab. Saya antara orang yang suka dengan Ibn Rajab ni. Ibn Rajab ada satu kitab, Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, puan-puan tahu tak, PM telah menyeru kita supaya belajar kitab ini, 40 hadis Imam An-Nawawi. Ketika program PM kita bersama dengan mantan mufti Mesir Syekh Dr. Ali Jum'ah hafizahullah, dengan ulama Hadramaut ataupun Yaman Tarim, iaitu Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala. So dalam pembahasan ilmiah tersebut disebutkanlah mengenai hadis 40 ni, Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Dalam kitab ni bukan 40 hadis sahaja, ada tambahan 2 hadis yang ditambah oleh Imam An-Nawawi. Ustaz kalau ngajar kitab ni, kebanyakanlah insya-Allah, ataupun ada sebahagian, saya termasuk, kalau nak cari syarah bagi setiap hadis, so biasanya orang akan guna syarah karya Ibn Rajab. Sebab Ibn Rajab ada karang kitab syarah bagi setiap hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Kerana Imam An-Nawawi hanya letak 40, ada ustaz ngajar kat sini, 40 hadis Imam An-Nawawi, hanya Imam An-Nawawi letakkan 42 hadis tanpa syarah. So datang Ibn Rajab ni syarah dengan begitu sangat mendalam, dan ia tambah hadisnya sendiri sebanyak 8 hadis, jadi 50 hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan baca muqaddimah tu. Apa kata Imam An-Nawawi? Saya ni ulama ke belakang, ulama yang agak last juga ni, karang 40 hadis. Sebelum saya, ramai orang ulama memiliki karya mereka 40 hadis. Tapi dalam dunia Islam, di kalangan orang awam, hatta orang alim, akan lebih mengenali 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tapau habis. Padahal sebelum Imam An-Nawawi, ramai orang ulama memiliki karya 40 hadis. Al-Imam Ibn Abi Ad-Dunya ada, Al-Imam Al-Bayhaqi pun ada juga, Al-Imam Al-Hafidh Abu Naim pun ada juga. Ini antara favourite ulama saya, Al-Hafidh Abu Naim. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Rahman As-Sulami pun ada juga karya 40 hadis. Mulla Ali Qari rahimahullah pun punya juga 40 hadis. Ini semua sebelum Imam An-Nawawi. Tapi kalau saya tanya kat tuan-tuan, kenal tak Mulla Ali Qari punya 40 hadis apa? Tuan-tuan akan jawab, saya la adri, saya tak tahu. Tapi saya yakini di kalangan semua jemaah muslimin muslimat, kita mengenali 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Okey. Al-Allama Syekh Abdul Fattah Abu Ghundah rahimahullah,
Ni ulama terkemudian lah, ulama Syria, tapi dah tak hidup lah, meninggal lah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghundah, tuan-tuan balik tulislah dekat Google ke ataupun tulis dekat YouTube, tuan-tuan dengar ceramahnya. Siapa yang boleh bahasa Arab, okey, tak berapa banyak sangat ada, tapi siapa yang boleh bahasa orang putih, kerana ada subtitle, nanti ada beberapa video. Syekh Abdul Fattah Abu Ghundah dalam kitabnya Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama dikisahkan Ibn Rajab Al-Hanbali. Apa kata isteri Ibn Rajab Al-Hanbali? Sekiranya suamiku Ibn Rajab tambah lagi 3 isteri, saya tak akan cemburu. Itu Ibn Rajab tu. Sekiranya suami saya tambah lagi 3 bini, 3 isteri, saya tak cemburu. Tapi yang mencemburukan saya adalah kerana ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Ibn Rajab, kerana dia habiskan banyak masa dengan ilmu-ilmunya. So yang saya cemburu adalah dengan ilmu-ilmunya. Best kan macam tu kalau kita, ya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab fi Yawm Al-Aid, pada hari raya, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab duduk dalam rumah, tengah tulis kitab, tengah menelaah kitab. So ada tetamu datang, berikan salam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. So tetamu ni dalam perjalanan daripada pintu rumah nak duduk, maka Ibn Rajab menikmati bacaan kitabnya sehingga ia lupa bahwasanya tetamu ada datang dalam rumah dia. Kemudian tetamu ini pegang badan Ibn Rajab. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibn Rajab, hadzal yaum yaumul Eid. Wahai Ibn Rajab, ingat-ingatlah, hari ini hari raya kon. Hari raya menjadi nikmat bagi kaum muslimin dengan ziarah, menziarahi, dengan berpakaian baru, dengan menikmati makanan, malah engkau sibuk dengan ilmu. Kata Ibn Rajab, kalau manusia rasakan hari raya nikmat dengan makanan, pakaian, ziarah, menziarahi, ku merasakan nikmatnya hidupku dengan ku habiskan masaku dengan ilmu. Mereka ni macam saya, banyak tidur, habis lah. Kita tak akan kenal Ibn Rajab. Macam mana tuan-tuan perempuan tak kenal siapa saya sebenarnya orang ni. Tapi kerana Ibn Rajab telah habiskan masanya dengan kesibukan ilmu, kebahagiaan, kenikmatan terletak pada ilmu, sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat menikmati manfaat yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, hadis ni saya yakinilah daripada kalangan jemaah muslimin muslimat dah acap kali atau kerap kali dah dengar. Just saya ulang sikit kepada para jemaah insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Sunan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Jami'. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Ada seorang daripada Madinatul Munawwarah dia menuju ke Damsyik untuk menemui Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Madinah menuju ke Damsyik. Tuan-tuan, puan-puan, daripada Madinah ia tempuh perjalanan dengan cara berjalan kaki tau. Berjalan kaki daripada Madinah menuju ke Damsyik untuk menemui siapa? Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sebabnya Abu Darda ada meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Darda langsung direct dengar daripada Nabi. Sedangkan dia ni, laki ni, dia dengar dah hadis ni ketika dia berada di kampung halamannya Madinah. Tapi sebab dia tak puas hati, dia nak dengar hadis ini langsung direct daripada perawi asal, iaitu Abu Darda. So sanggup ditempuh perjalanan dengan, bukanlah berkendaraan, tapi jalan kaki daripada Madinah menuju Damsyik. Tuan-tuan, daripada Madinah menuju Damsyik, perjalanan dia tahu berapa? 2055 km. So secara matematiknya 2055
55 kilometer. So kalau berjalan kaki tanpa henti lebih kurang dalam 17-18 hari. Wahid faqad, hanya demi satu hadis. Satu hadis ni pula saya akan sebut kat tuan-tuan puan-puan, tak panjang mana pun, 5 minit pun tak sampai. Kalau syarah, kalau 5 jam pun tak sampai. Ini kerana dia nak dengar saja tau. Hadis ini kalau diriwayatkan kepadanya, dibacakan kepadanya, 5 minit pun tak sampai. Kerana nakkan hadis yang 5 minit tak sampai, sanggup ia menempuh perjalanan 17-18 hari. Di antara asbab ia ada kekuatan booster, dia ada kekuatan untuk menempuh perjalanan ini, kerana hadis yang nak diriwayatkan kepadanya menyebut kelebihan terhadap perjalanan yang ia tempuh. Tu jadi semangat tu. Satu lagi, memang ilmu ni dia ada kelas yang tersendiri. Ilmu ni dia ada kelas yang tersendiri, dia ada kenikmatan yang tersendiri. Imam Ibn Abi Ad-Dunya meriwayatkan, hatta Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Safwa, hatta Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia nazak, yang mana ketika ni hampir ia menemui ajal kematian. Kemudian ketika itu Sayyidina Mu'adz tengah nangis terisak-isak. Ada seorang sahabat tanya, "Ya Mu'adz, tangisan ini yang kamu tangisi ini untuk apa ya Mu'adz? Adakah kerana engkau menahan sakitnya sakaratul maut?" Kata Sayyidina Mu'adz, "Wahai sahabatku, kalau nak kata sakit sakaratul maut, ya, aku tengah alaminya, seperti yang disebutkan dalam riwayat. Tapi tangisan ini bukanlah kerana aku menahan kesakitan sakaratul maut, tapi tangisan ini adalah kerana kenikmatan dunia yang akan kutinggalkan buat selama-lamanya." Apa kenikmatan dunia kita? Wildfire, Alphard, BMW, rumah 2-3 biji, 2-3 tingkat. Orang tanya pada Mu'adz, Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, apakah kenikmatan hidup engkau wahai Mu'adz? Kebahagiaan hidup engkau yang akan kau tinggalkan abadan abada, selama-lamanya?" Kata Sayyidina Mu'adz, 3. Pertama, kenikmatan hidupku, kebahagiaan hidupku adalah ketika aku berpuasa di siang hari dalam keadaan panas terik matahari. Inilah kenikmatan kebahagiaan hidupku. Sahabat dia tak perlukan ada unta merah. Unta merah ni kira kenderaan mewah lah zaman lah ni. Sahabat tak perlukan unta merah untuk merasakan tenang dalam kehidupan mereka. Tapi kebahagiaan hidup mereka ketika Allah berikan kekuatan untuk mereka mujahadah di dalam amalan. Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, kenikmatan kebahagiaan hidupku yang pertama, first, adalah aku berpuasa di waktu siang hari dalam keadaan panas terik matahari. So antara yang kita rasa puasa 6 Syawal baru ni panas. Siapa yang balik kampung Kelantan, dia juga rasa lah. Bukan dia akan rasa lah, berbanding negeri-negeri lain, berbanding suhu di sana. Jadi Thailand termasuk juga. So kata Sayyidina Mu'adz, ini adalah kenikmatan dalam hidupnya. Saat panas terik matahari, berpuasa puasa sunat ketika hari tersebut, itu adalah kebahagiaan hidup. Maka para hamba yang dicintai oleh Allah, Allah jadikan kenikmatan kebahagiaan hidup mereka bukan terletak kepada urusan duniawi, tapi pada urusan ukhrawi. Yang kedua, Sayyidina Mu'adz mengatakan, kenikmatan hidupku adalah ketika ku mendirikan salat tahajud dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Tuan-tuan, baru ni saya syarah hadis Arba'in, hadis yang ke-7, hadis yang ke-7. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama tu adalah nasihat. Sahabat tanya, untuk siapa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, untuk pemimpin dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perawi hadis daripada kalangan sahabat yang riwayatkan hadis ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim, kenal Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari yang cerita kat Nabi mengenai jassasah. Yang jassasah cerita mengenai perihal keberadaan Dajjal. Ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Tamim Ad-Dari ahli dalam salat malam, ahli salat tahajud. Tuan-tuan, Imam Ibn Rajab ada sebut dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, para salafus salih, para sahabat, mereka menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan seperti Aidul Fitri. Sampai para sahabat termasuk Tamim Ad-Dari beli pakaian mahal, lebih kurang Malaysia duit kita lebih kurang dalam 700-800 ringgit. Ia beli satu pakaian, ia gunakan untuk salat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Datang satu Syawal, lipat balik baju tu, letak dalam almari, pakai baju biasa. Macam kita lah. So kalau kita beli dua lah, satu baju Melayu jekel, satu baju Melayu bulan bintang. Tuan-tuan tengok mana yang lebih mahal, mana lebih murah sikit. Kalau jekel tu 250, gunakan dia untuk salat malam. Kalau bulan bintang tu harga dia boleh tahan lah lebih kurang dalam 200-230, pakai inilah untuk hari raya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala satu hari terlepas salat tahajud, istiqamah, satu hari terlepas, maka ia telah menghukum dirinya dengan begitu berat ataupun kerah, sehingga ia mengatakan, buat selama-lamanya sampai aku menemui kematian, malam aku tak akan dalam keadaan tidur. Aku tak akan tidur malam, melainkan tidurku hanya di waktu siang hari. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar ustaz sebelum saya sebut, para salafus salih mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 40 tahun. Antaranya 20 tahun Al-Imam Sayyidina Ata bin Abi Rabah rahimahullah 20 tahun. Tuan-tuan tahu kenapa mereka boleh macam tu? Kerana kemanisan hidup mereka, ketenangan hidup mereka ketika mereka dirikan salat malam. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama hebat. Pada awalnya ahli maksiat, kemudian taubat, jadi perawi hadis, jadi ulama hadis. Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, selama 60 tahun kesedihan yang ku alami adalah luputnya waktu tahajud. Inilah kesedihan yang paling berat dalam hidupku. Bukan kesedihan yang paling berat dalam hidup ketika orang pandang kita orang miskin, orang pandang kita orang tak punya jawatan, orang pandang rendah pada kita, kurang harta, tengok ipar lagi banyak hartanya, keretanya lagi besar rumah. Ini tak ada ruang sedih dalam hati mereka kerana keduniaan, sehingga sedihnya dalam hidup mereka ketika waktu tahajud cepatnya berjalan. Maka ini perkara yang menyedihkan. Tapi Fudail bin Iyad punya anak Ali bin Fudail bin Iyad, ketika anaknya menemui kematian, ia menunjukkan wajah dengan penuh senyuman kegembiraan. Orang tanya, seperti diriwayatkan oleh Ibn Jawzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Orang tanya, ya Fudail, kenapa menunjukkan reaksi wajah dengan begitu senyuman dalam keadaan seronok? Kata Fudail bin Iyad, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu takdir kepada hamba, melainkan Allah mentakdirkan dengan penuh kasih sayang pada hamba tersebut. Tidaklah aku redha pada takdir tersebut. Ini membuktikan kecintaanku pada Allah. Bila anak meninggal, sedih. Dan ketika anak meninggal, perkara yang biasa, boleh menunjukkan senyuman. Tapi luputnya waktu tahajud ini perkara yang paling menyedihkan hidup mereka. Seperti budak main PUBG lah. Bapak budak bermain juga ada. Bukan Abang Megat lah, orang lain. Saya terpandang Abang Megat pula dah. Nawak pun nak juga pandang. Abang Zul nak juga, ambil lah. Budak dia main ba'da isya. Ni kan cuti sekolahan. Dia main ba'da isya. Lepas daripada isya dia main sampai azan subuh dia main. Lepas azan subuh dia kata apa? Bapak cepat dulu masa berjalan.
Kenapa dia rasakan cepat masa berjalan? Kerana dia menikmati perbuatan pekerjaan tersebut. Sesuatu pekerjaan dilakukan dengan penuh kenikmatan, biasa kejap je masa berjalan. Cuba satu benda tu yang kita buat tak suka, rasa lama nanti. Perkara jam nak habis tu, masa tu lama nak habis. Begitulah keadaan mereka. Maka kata Sayyidina Muaz, kenikmatan hidupku adalah ketika ku mendirikan salat malam dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Yang ketiga, ku rasakan nikmatnya hidup ketika ku hadiri halaqah majlis ilmu. So majlis ilmu ini adalah tempat kenikmatan para hamba yang dicintai oleh Allah. Maka alhamdulillah Allah memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu dengan usaha pengurusi, biro dakwah, EJK lain yang bertungkul lumus, memanggil para asatiza untuk duduk di sini dan menyampaikan ilmu. Itu di antara nikmat yang kadang-kadang lupa untuk kita syukuri. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ilmu ini adalah perkara yang sangat mustahak. Ilmu adalah perkara satu kemuliaan, sehingga orang seperti disebutkan dalam riwayat ini sanggup menempuh perjalanan dengan berjalan kaki 18-17 hari. Kalau orang tak nampak ilmu ini satu perkara mustahak penting, maka dia tak akan tempuh perjalanan macam ni. Kerana mereka nampak Allah menzahirkan kepada mereka ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam hidup, sehingga kalau nak memperolehnya dalam keadaan kesusahan, nescaya mereka menempuh kesusahan tersebut demi untuk mengambil manfaat ilmu, demi untuk memperoleh manfaat ilmu. Ibnul Qasim rahimahullah mengatakan, tidaklah Imam Malik menjadi Imam Malik melainkan dulu ketika ia belajar ilmu, ia telah menjual zinc atap rumahnya demi untuk mendapat duit dijadikan sebagai pembiayaan dalam perjalanan untuk pergi menuntut ilmu. Sehingga kalau hujan, habis banjir dalam rumahnya, naik air, sanggup. Yang penting sampai tujuan matlamat untuk memperoleh ilmu. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dulu aku membesar di samping manusia yang paling aku sayang, ibuku. Ayahku meninggal terlebih awal. Aku ni bukanlah terdiri daripada keluarga yang have orang yang berada, duit banyak, orang yang berada, bukan. Sehingga aku tidak memiliki lembaran helaian kertas untuk aku mencatat ilmu yang ku dengar daripada guruku. Dan aku teringin untuk mencatat ilmu, sehingga aku pergi pada pejabat-pejabat korporat, pejabat-pejabat orang kaya yang mereka suka makan ayam. Lepas mereka habis makan ayam, tulang-tulang ayam mereka letak di sampah. Akan ku pergi pada logokkan sampah tersebut, akan ku kutip satu tulang demi satu tulang, aku bersihkan dengan sebersihnya, dan akan ku mencatat ilmu di situ. Sanggup tuan-tuan, kerana ilmu dia kelas yang tersendiri. Kerana cara Allah memuliakan para hamba dengan Allah berikan ilmu kepada mereka. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Mazhab orang alim begitu banyak di zaman dahulu salafus salih, tapi sekarang mazhab hanya tinggal 4. Sedangkan orang alim di zaman mereka ada je orang alim, tapi hanya 4 sahaja. Kenapa seorang itu mesti akan bertaklid mazhab? Andai kata dia membebaskan diri daripada taklid, tak nak bertaklid mazhab, salah satu mazhab dia akan ikut, cuma dia campur aduk. Tapi umumnya insya-Allah ramai orang bertaklid mazhab. Bertaklid mazhab hanya salah satu mazhab saja. Kenapa? Sehingga seseorang kaya, orang miskin, orang terkenal, orang tak kenal, orang alim, orang tak alim, mufti tak mufti, mesti dia bertaklid mazhab. Kerana Allah memuliakan mereka dengan ilmu. Zaman Imam Syafi'i, siapa pemimpin? Kita tak kenal. Siapa orang kaya di zaman Imam Syafi'i? Kita tak kenal. Tapi kita kenal Imam Syafi'i. Kenapa kita kenal Imam Syafi'i? Kerana dia ada banglo ke? Bukan. Kerana ada ilmu. Maka beruntunglah orang yang berilmu, kerana cara Allah muliakan mereka dengan cara Allah manfaatkan ilmu mereka. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, aku nak tanya kepada orang yang ada ilmu, apa yang dia tak dapat dalam hidup dia?
Dan aku nak tanya kepada orang yang tak ada ilmu, apa benda dia dapat dalam hidup dia sebenarnya? Maka cara Allah memuliakan para hamba yang dicintai olehnya adalah dengan Allah kaya rayakan dia dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari tak ada duit nak beli baju. Hari ni ustaz boleh naik welfare lagi, boleh main saham lagi. Imam Al-Bukhari tak ada duit untuk membeli satu pakaian ketika pakaiannya koyak daripada Uzbekistan. Ia tempuh perjalanan untuk ke Baghdad ketika itu. Azan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sayyidina Baqi bin Makhdad rahimahullah taala, seorang ulama yang tinggal di negara Eropah, Andalusia. Baqi bin Makhdad rahimahullah
ia menempuh perjalanan daripada Andalusia menuju ke Syam untuk berjumpa atau bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Bila ia sampai di Syam, ia singgah di masjid, dan ternyata dalam masjid ada pengajian ilmu yang dipimpin oleh Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Maka Baqi bin Makhlad kata, aku singgah kejap dalam majlis ilmu Yahya. Lepas habis aku jumpa Yahya bin Ma'in dan aku tanya, di manakah keberadaan Ahmad ibn Hanbal? Yahya bin Ma'in kata, apakah kamu tak tahu ia telah terkena fitnah dengan pemimpin, ia telah dipenjarakan, ia telah dipukul dalam penjara. Imam Ahmad ibn Hanbal kini dia pun telah dikeluarkan dalam penjara dan dia tak dibenarkan untuk bersama dengan siapa-siapa pun. Siapa pun tak dijumpa dia, dan pemerintah letakkan di satu rumah yang mana siapa pun tak dijumpa dia melainkan orang gila dan pengemis. Maka kata Baqi bin Makhlad, jauh-jauh aku datang, takkanlah aku nak pulang dengan perasaan yang kecewa hampa. Maka aku berpura-pura seperti orang yang majnun, orang yang gila, sekaligus seperti orang yang fakir. Kemudian aku jalan di hadapan rumah Ahmad ibn Hanbal dan aku buat macam orang gila tak betul, dan aku nak masuk pada rumah Ahmad ibn Hanbal dan ada pengawal yang jaga di hadapan rumahnya mengizinkan aku masuk, dan ketika itulah aku menuntut ilmu dengan Ahmad ibn Hanbal. Sanggup jadi gila tak betul, fakir, demi untuk mengambil ilmu yang ada pada orang yang selayaknya untuk diambil. Okey, ni dah azan dah ni, so tak boleh nak tarik panjang lagi kerana ada dua tajuk. Satu lagi adab. Saya mimpi, saya tak sempat bahas bab adab. Moga-moga mimpi itu tak terjadilah, ya. Sebab sayang kat tuan-tuan perempuan sampai terbawa sampai ke mimpi. Okey, sambung riwayat cerita ni. Dia daripada Madinah menuju Damsyik atau Damaskus untuk berjumpa dengan Abu Darda. Perjalanan macam saya kata tadilah 2055 km bersamaan dengan jalan kaki lebih kurang 17-18 hari. Bila dia sampai, dia jumpa Abu Darda. Kemudian Abu Darda tanya, datang dari mana? Maka dia cerita, saya datang daripada Madinah. Maka Abu Darda terkejut dan Abu Darda kata, kau datang di sini untuk apa ni? Maka kata dia, saya telah mendengar satu hadis ini, engkau yang meriwayatkannya. Apakah kedatangan engkau hanya untuk ini? Atau engkau ni seorang pedagang alang-alang singgah kat Damsyik ini nak buka perniagaan? Dia kata bukan. Kemudian Sayyidina Abu Darda kata, tunggu dulu, ataupun mungkin ada hajat lain selain daripada ini? Mungkin nak cari makanan viral dekat Damsyik, kerana kat KL kan viral shawarma Damaskus, Damsyik tu. Apa barang lah KL, ini dekat Damsyik ni. Alang-alang cari ori punya, buatan orang Damsyik, angin yang ada di Damsyik. Mungkin yang di KL pun Damsyik orangnya, tapi angin air kat Damsyik bezalah kalau makan kat sana. Maka dia kata, tak ada, lepas saya habis dengar riwayat ni, saya akan balik. Maka Abu Darda mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka di akhirat Allah akan mudahkan perjalanannya menuju syurga. Ibn Rajab mengatakan, tidaklah kamu di dunia dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu dengan niat ikhlas kamu, melainkan di akhirat Allah akan mudahkan perjalanan kamu menuju ke syurga. Sebab itu orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan menghabiskan malam dengan salat, ganjaran pahala lagi besar seseorang yang duduk di dalam majlis ilmu. So lubuk pahala seseorang adalah ketika dia menghadiri majlis ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang berilmu ataupun penuntut ilmu itu berjalan, melainkan para malaikat akan menghamparkan sayap-sayap mereka untuk orang yang berilmu atau menuntut ilmu kerana merasa redha ataupun suka dengan mereka. Imam Nawawi rahimahullah sebutkan cerita dalam kitab Bustanul Arifin.
Ini kitab kena beli ni, best kitab ni. Imam An-Nawawi. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ada terjemahkan, rahimahullah, Khazanah Banjariyah, terbitan Khazanah Banjariyah. Hatta Imam An-Nawawi menyebutkan kisah ini dalam kitabnya Syarah ala Sahih Muslim. Nabi SAW menyebutkan riwayat ini mengenai hamparan sayap para malaikat. Tuan-tuan akan baca terjemahan yang lain akan sebut menaungi, tapi dia bukan menaungi, dia menghampar. Hampar kalau tempatnya di bawah, menaungi sayapnya di atas. Kenapa saya kata bawah? Imam An-Nawawi sebutkan beberapa kisah. Sebutkan kisah. Ada seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia dengar hadis ini, besok tadi buat apa? Daripada asrama ataupun daripada rumah dia nak pergi majlis ilmu, dia pakai kasut spike. Lebih kurang macam tu. Orang lumba lari dekat stadium, track tepi tu, mana pakai sport shoe? Kasut yang macam tajam-tajam lah. Lebih kurang kasut macam tu dia pakai. Kemudian di depan rumah dia kata saya nak pergi menuntut ilmu. Benar ke riwayat tu sebut kata sayap malaikat di bawah, dan saya akan jalan di bawah, saya adalah hamparan sayap malaikat? Kalau benar, moga-moga terkoyaklah sayap-sayap malaikat di bawah saya. So dia jijak tanah. Setelah tu dia nak gerakkan satu langkah, dah tak boleh dah. Dia kena stroke daripada perut dia pusat sampai ke bawah. Kebesokan hari seluruh badan dia kena stroke. Hari yang ketiga dia menemui ajal kematian. So fadilah, kelebihan menuntut ilmu jangan buat main. Dia memiliki fadilah yang begitu banyak. Tuan-tuan bayangkan tengok khutbah Jumaat, bukan baru ni sebelum tu. Khutbah mengenai mengingat peristiwa ataupun mengingat hari guru sempena hari guru 16 Mei. So tuan-tuan kalau ingat tak ingatlah. So mimbar yang ada duduk di khatib yang duduk di atas mimbar pada muqaddimah khutbah menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah juzuk 28, surah yang pertama bagi juzuk 28. Ayat yang ke-11 firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan darjat orang-orang beriman, dan Allah telah meninggikan darjat orang-orang yang Allah berikan ilmu. So kata Abdullah bin Abbas, berdasarkan ayat ini semua orang mukmin itu mulia. 700 tingkatan darjat lebih tinggi adalah orang mukmin yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Cara hamba memuliakan hamba dalam satu event atau function akan ada kapet merah. So orang-orang kaya, orang-orang adun ke datuk, semua akan jalan di atas kapet merah. Betul? Itu cara hamba memuliakan hamba. Cara orang memuliakan orang. Kau ingat kapet merah tu murah? Orang yang jalan di atasnya ada rumah banglo, ada kereta Welfare, Alphard, apa barang, letakkan kapet merah Permaidani, harga yang murah, harga yang mahal. Itu cara orang memuliakan orang. Tapi cara Allah memuliakan hamba dengan cara jalannya orang berilmu itu di bawah hamparan sayap-sayap para malaikat. So jangan iri hati dengan orang yang ada kekayaan jalan di atas kapet merah, kerana Allah memberikan ilmu kepada kita, kerana Allah muliakan kita dengan jalan kita di bawah kita adalah hamparan sayap-sayap para malaikat. Okey, sampai sini je lah. Kita masuk kepada adab menuntut ilmu. Boleh? 5 minit, 5 pegang. Ini dah risau dah sahabat kita ni, Ahmad Zakir. Aku kena hamput dengan AJK nanti dalam mesyuarat. Apa panggil ni kuliah habis lewat-lewat. Saya bagi tahu awal AJK jangan buat pasal saya tak ada lagu dah. Ayahnya pun jangan marah. Okey, satu lagi kita tutup majlis. Tunggu. Adab menuntut ilmu, tuan-tuan beli kitab Bidayatul Hidayah, kat situ pun ada. Tapi saya sebut satu je lah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, satu hari Harun Ar-Rasyid ni pemimpin khalifah Bani Abbasiyah, bukan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. So satu zaman dengan dia ramai ada ulama ketika dia jadi pemimpin, antaranya Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak dan sebagainya. Harun Ar-Rasyid, dia ada 2 orang anak, Al-Amin, Al-Ma'mun. Satu hari dia pegang kedua tangan anak puteranya yang keluar daripada istana, kemudian pergi pada majlis ilmu.
Ia dudukkan kedua puteranya, kemudian ia balik. Fi kulli yaum, setiap hari macam tu. Satu hari apa dia nampak? Dia nampak kedua anaknya Al-Amin Al-Ma'mun tengah berkelahi untuk ambil selipar guru mereka, letak di hadapan kaki selipar guru mereka. So Al-Amin nak ambil selipar guru mereka, Al-Ma'mun pun nak ambil, nak letak di hadapan kaki guru mereka. Maka Harun Al-Rashid tengah tengok cerita ni. So apa akhirnya jadi? Berkelahi, saya nak. Akhirnya seorang ambil sebelah, seorang ambil sebelah. Mereka lari dan mereka letak di hadapan kaki guru mereka. Bila ulama ni dapatkan kasut guru mereka berkasut, datang Harun Al-Rashid tanya, ya muallim, wahai orang berilmu, siapakah mulia di antara engkau dan aku? So alim ni kata, astaghfirullah, boleh tanya soalan macam ni? Sudah pastilah tuan raja yang lebih jauh, lebih mulia berbanding saya. Kata Harun Al-Rashid, tidak. Kerana saya tidak melihat kedua putera raja mereka bergaduh sesama mereka untuk mengambil kasut ayah mereka untuk letakkan di hadapan kaki ayah mereka sebagai seorang raja. Tapi anak raja boleh bergaduh sesama mereka untuk mengambil selipar guru mereka dan bergaduh mereka untuk letak di hadapan kaki guru mereka. Ini membuktikan padaku bahawasanya orang alim itu lebih darjatnya tinggi berbanding seorang raja atau seorang pemimpin. Ini tuan-tuan kena telan. Mau tak mau, suka tak suka, tuan-tuan kena telan. Walaupun hari ni ada orang mulia datang, secara zahir datang kita berdiri kan, cium tangan, padahal darjat orang alim jauh lebih tinggi. Suka tak suka, famous tak famous ustaz tu, dia adalah orang yang alim, tetap kemuliaannya tinggi berbanding dengan orang memiliki jawatan ataupun orang yang memiliki harta. Maksudnya bukanlah saya nak suruh saat lagi bergaduh antara tuan-tuan ambil selipar. Selipar ustaz mana? Selipar ustaz sini. Bukanlah. Tapi di antara bentuk adab, khidmat kepada guru, inilah di antara bentuknya. Tuan-tuan boleh beli kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali akan sebut lebih banyak lagi. Hadirin, okey cukup. Okey jangan lebih ya. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pembahasan sampai sini saya minta maaf lah ya. Anda kata ada sepanjang masa kuliah tadi terlepas cakap, tak perasan, terguris hati perasaan tuan-tuan puan-puan saya dengan rendah hati, sangat mohon maaf. Saya ada hajat, saya nakkan sumbangan bantuan daripada para jemaah muslimin muslimat berupa doa untuk saya, isteri dan untuk anak saya. Saya harap sangat-sangat tolong doakanlah kami. Yang seterusnya apa yang kita muzakarah, moga Allah beri kekuatan untuk kita amal dan kita sampaikan kepada orang yang tak hadir majlis bersama dengan kita. Sebelum mengakhiri kuliah, tanamkan niat untuk bangun tahajud. Sebelum tidur, maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka dengan kita, kerana amal ini adalah amal yang mudah masuk dalam syurga seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, silap kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarrih min Allah Ta'ala, hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ilaihi al-ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.